أخوك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Bekal waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah bersama-sama dalam sesi live pada pagi ini, insya-Allah. Hari ini macam biasa kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada muka surat yang seterusnya. Insya-Allah hari ini kita akan sambung muka surat yang ke-80. Okay, surat yang ke-80. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada mushaf, nak buka mushaf masing-masing untuk buat catatan dan sebagainya boleh. Ataupun yang tidak ada mushaf, tidak ada masalah, boleh tengok terus kepada skrin telefon, tab dan sebagainya masing-masing lah. Jadi insyaAllah yang baru first time join boleh follow kita punya TikTok. InsyaAllah ada video-video yang bermanfaat, dapat tuan-tuan dan puan-puan belajar sesuatu insyaAllah. Dan hari ini bagi yang baru first time join mungkin tak tahu lagi lah untuk flow live setiap pagi. Okay, untuk live ni kita adakan setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat jam 9 hingga 10 pagi insyaAllah. Jadi apa yang kita akan buat dalam sesi selama lebih kurang 1 jam, jadi kita sama-sama akan baca. Ya, saya akan bacakan, sambil-sambil tu tuan-tuan dan puan-puan pun boleh ikut samalah, baca di rumah, di office ataupun di mana-mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada. Okay, kita akan baca satu ayat per satu ayat. Kemudian kita akan berhenti pada wakaf. Contoh kalau ayat tu panjang, kita berhenti pada wakaf-wakaf yang tertentu. Kemudian kita akan huraikan serba sedikit berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca yang ada dalam ayat yang kita baca. Okay, kemudian selesai ayat yang pertama, okay, ayat pertama contohnya ayat 15, kita akan tengok kepada terjemahan ayat. Okay, jadi dalam slot pagi ni, setiap pagi kita akan baca, kemudian kita akan belajar sedikit berkaitan hukum tajwid dan juga cara baca, dan kemudian kita akan fahamlah apa yang kita baca. Apa yang kita baca, sebab ni bahasa Arab, kemudian kita tengok terjemahan supaya kita faham apa yang kita baca, dan insya-Allah tujuan yang lebih utama untuk kita amalkan dan juga kita sebarkan. Jadi macam biasa tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu untuk share sesi live pada pagi ini, semoga lebih ramai dapat manfaat daripada sesi pagi ini insya-Allah. Kalau ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan berkaitan dengan cara bacaan, hukum tajwid, boleh komen saja insya-Allah dekat ruangan komen di bawah. Kalau saya boleh jawabkan, insya-Allah saya cuba jawabkan. Kalau tak, saya akan cari jawapan lah, sama-sama kita cari jawapan. Kemudian kita akan kongsikan dalam sesi yang berikutnya insya-Allah.
Okey, ataupun dalam bentuk video pun boleh insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah kita mulakan sesi pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, insyaAllah kita akan mulakan tuan-tuan dan puan pada muka surat yang ke-80. Okay, 80. Jadi kita ada satu muka surat lagi lah, 81. Kemudian kita akan masuk juzuk yang baru insyaAllah, iaitu juzuk yang ke-5. Jadi kita mulakan pada ayat yang pertama, ayat 15 muka surat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. Okey, wallati kita tengok pada hukum tajwid yang ada. Jadi untuk hukum tajwid ni kita akan huraikan berkaitan dengan nama-nama hukum tajwid. Okey, untuk sahabat-sahabat kita yang dah biasa dengar boleh ulang kaji lah. Kemudian yang sahabat-sahabat baru nak belajar dan sebagainya tidak perlu ingat kepada nama, hanya ingat dan faham untuk formula-formula tanda-tanda baca yang ada dalam ayat yang kita baca. Okey. Wallati ya'tinal fahishah, alif lam, lam yang ada tanda mati bermaksud alif lam qamariyah, maka perlu jelaskan ataupun lafazkan huruf lam ini di dalam bacaan. Fahisha. Okey, fahishatin min nisa, nun yang kosong, sama seperti mana formula yang kita selalu sebut. Okey, kita tulis balik tak apa. Nun kosong sama seperti tanwin yang berbaris tidak selari di atas, ataupun tanwin baris bawah yang tidak selari, ataupun tanwin baris depan 99. Jadi ini semua kaedah ataupun formula yang sama kita guna. Jadi apa formulanya adalah selepas nun kosong ataupun tanwin atas tidak selari, tanwin bawah tidak selari, baris depan 99, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Itulah formula dia. Pergi dekat mana-mana ayat pun ataupun surah pun sama juga. Tuan-tuan dan puan-puan hanya ingat kepada formula ini saja, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dengan baik insya-Allah. Okey, cuma dari segi tajwid nama dekat sini adalah idgham ma'al gunnah, iaitu kita masuk ke dalam huruf nun tersebut, ataupun kita boleh sebut juga wajibul gunnah. Kerana apa? Kerana nun yang bersabdu. Okey, nun bersabdu ataupun mim bersabdu, di situ ada wajibul gunnah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar, just ingat formula-formula ni saja. Okey, nun kosong. Dia ada 2 jenis lah. Satu nun kosong, satu lagi nun yang ada tanda mati. Nanti kalau kita jumpa, kita huraikan juga insya-Allah. Okey, jadi ni pasangan dia. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Okey. Kemudian kita teruskan lagi, tengok pada ada tanda mat ataupun ombak ini, selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka tuan-tuan dan puan-puan pilih untuk baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Fastashhidu. Okey, fastashhidu bermaksud tidak boleh kita sebut hamzatul wasal dekat sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, di sini ada kita panggil hamzah wasal. Tapi kita tak sebut dalam ayat ini, sekiranya kita sambung huruf fa ini dengan kalimah istashhidu ni. Jadi tak ada lah bacaan fa'astashhidu ataupun fa'istashhidu, tak ada. Terus ke dalam sin, fastashhidu. Okey. Sebab apa? Sebab hamzah wasal hanya berfungsi bila mana kita mula pada perkataan tersebut. Maksudnya kita berhenti pada perkataan sebelum lah. Okey. Nun yang bersabdu sama juga kita dah huraikan tadi, ataupun min yang bersabdu wajibul gunnah, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Okey. Arba'atam. Okey, formula yang sama juga, tanwin yang tidak selari, nun yang kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra. Okey, tanwin tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung.
Jadi ingat kepada formula ini sahaja, tuan-tuan dan puan dapat baca dengan baiklah insya-Allah. Okey. Kita teruskan. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Okey, fa'in syahidu, okey, nun kosong juga, formula yang sama, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, cuma nak lebih detail, dengung di sini adalah dengan cara ikhfa, iaitu ikhfa hakiki kan. Kita ada hukum di sini ikhfa hakiki, maka kita baca dengan dengung tapi samar-samar sahaja. Jadi samar-samar tu maksudnya macam mana? Kita dengung sambil lidah kita tu sedia untuk sebut huruf shin. Okey. Cuma detail dia kena berguru lah, baru kita boleh faham macam mana bunyi untuk ikhfa tu sendiri insya-Allah. Tapi yang penting untuk pertama kali ni just tahu dia dengung pun dah okey. Okey. Fa'amsikuhunna fil buyut, mim ada tanda mati sama seperti nun yang ada tanda mati, bermaksud kita baca dengan bacaan izhar. Bacaan jelas lah. Okey. Nun sabdu wajibul gunnah, wajib kita dengung. Fil buyut. Okey, tuan-tuan dan puan boleh lihat lam di sini ada tanda mati. Okey. Lam ni pun ada dua jenis lah, sama ada lam ada tanda mati macam ni ataupun lam yang kosong, lam tidak ada sebarang baris ataupun sebarang tanda. Jadi kalau ada tanda mati macam ini bermaksud alif lam qamariyah, maka perlu jelaskan huruf lam tersebut di dalam bacaan kita. Okey, buyuti hatta, pastikan huruf ha ini dipedaskan. Okay, macam mana nak pedas, nak praktis pedaskan dia, iaitu kita kena senyumkan mulut. Hatta yatawaffahun nal maut. Okey, nun bersabdu wajibul gunnah juga, kita wajib dengung dua harakat. Okey, alif lam qamariyah, lam yang ada tanda mati, maka jelaskan huruf lam tersebut di dalam bacaan. Okey, yatawaffahun nal maut, dekat sini kita ada huruf lin. Macam mana kita nak tahu huruf lin? Waw ataupun huruf ya yang ada tanda mati, maka itu adalah huruf lin. Jadi apa pentingnya kita tahu huruf lin ni? Contoh kalau kita nak berhenti pada al-maut, okay, dia akan jadi mad lin. Bila mad lin kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Tetapi bila tuan-tuan dan puan nak terus sambung, yatawaffahunnal mautu au, tak boleh kita baca dengan mad di sini. Okay, kalau berhenti sahaja mad akan muncul, iaitu mad lin lah. Okay, mad lin dan juga mad arid disukun tu dia sama saja, maksudnya sama dari segi terjadi bila mana kita nak waqaf saja. Okay, au yaj'alallah, jim salah satu daripada huruf qalqalah yang 5. Okay, kita ulang. Ba ju huruf jim, baju, da qa dengan huruf ta. Jadi ada 5 huruf qalqalah, maka kita jumpa daripada salah satu huruf ini yang dalam keadaan sukun, maka kita lantunkan. Okey, kalau berada di pertengahan kalimah, maka kita baca dengan lantunan yang sedikit saja, iaitu qalqalah sughra, au yaj'alallah, au yaj'alallah. Tak perlulah sampai kita nak tekan au yaj'alallah, itu dah lantunan yang kuat. Bila lantunan kuat tu bermaksud qalqalah kubra. Qalqalah kubra ni bila mana huruf-huruf 5 ini berada di hujung perkataan ataupun hujung kalimah. Okay, kalau berada di pertengahan, maka kita baca dengan lantunan yang sedikit saja. Tak perlu macam struggle lah. Dia smooth je. Kalau kita nak umpamakan seperti kita lempar bola yang berisi penuh angin, solid, kita lempar dekat dinding, dia terus melantun. Begitulah dia punya sinonim dia dengan qalqalah sughra ni, au yaj'alallah, bunyi smooth je. Okey, lahunna sabila, nun ada sabdu, maka wajibul gunnah dekat sini, wajib kita dengung 2 harakat. Sabila, la, pastikan tuan-tuan dan puan-puan berhenti dengan kadar 2 harakat pada perkataan sabila. Kalau dalam tajwid kita ada hukumnya mad iwad. Okey, mad iwad. Okey, baik. Okey, selesai ayat yang pertama, surat 15. Kita tengok pada terjemahan terjemahan ayat. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji,
di antara perempuan-perempuan kamu. Hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu, yakni yang menyaksikannya. Okay, kita tengok ada notes kat sini, saya bacakan. Apakah maksud perbuatan keji? Menurut sebahagian besar daripada mufassir ialah perbuatan zina, perbuatan fahisyah. Perbuatan keji kat sini maksudnya perbuatan zina, sedangkan menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan keji seperti zina, homoseks dan juga sejenisnya, yang sejenis. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid ialah musahaqah, yakni lesbian. Jadi maksud perkataan fahisyah dekat sini kan, wallati yatinal fahisyah, ada beberapa pandangan lah. Ada yang mengatakan bahawa fahisyah dekat situ bermaksud perbuatan keji dekat sini bermaksud perbuatan zina. Ada juga yang mengatakan bahawa perbuatan lesbian, perempuan dengan perempuan kan, ataupun homoseksual, macam kawan Nabi Lut, lelaki dengan lelaki contohnya. Okey, di antara perempuan-perempuan kamu hendaklah terhadap mereka 4 saksi. Maka kalau nak jatuhkan tuduhan terhadap mereka, maka perlu adanya 4 saksi. 4 saksi ni mestilah dari kalangan lelaki lah, lelaki Islam baligh. Dia tidak boleh ada 4 saksi tetapi 3 lelaki 1 perempuan, tak boleh. Jadi syarat-syarat yang dikenakan, yang ditetapkan adalah syarat yang ketat, supaya tidak senang-senang untuk jatuhkan hukuman ataupun menuduh seseorang itu melakukan hubungan fahisyah tadi. Okey. Sebab Islam memang menjaga maruah orang-orang Muslim, menjaga maruah kita, insya-Allah. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, yakni perempuan itu, di dalam rumah sehingga mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Jadi ini berkaitan dengan ayat tentang balasan bagi mereka yang tertuduh untuk melakukan fahisyah tadi. Maka kena kurung mereka ini di dalam rumah sehingga dia mati. Tetapi ada juga sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Seperti yang kita boleh tengok dalam notes kat sini pun ada tulis ni. Menurut sebahagian besar mufassir, jalan yang lain itu ialah dengan turunnya surah An-Nur tentang hukum dera. Surah An-Nur ayat 2. Surah An-Nur ayat 2 tu ayat yang tentang zina tu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Yang tentang zina kan, bila dihukumkan zina, maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, disebat sebanyak 100 kali tu. Itu maksudnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain. Kalau tadi kena kurung dalam rumah sehinggalah dia mati, ataupun Allah beri jalan lain seperti mana yang disebutkan di dalam surah An-Nur yang ditulis dekat sini, berkaitan dengan surah An-Nur ayat yang kedua, tentang sebatan, hukum sebatan. Jadi hukuman itu hukuman untuk yang fahisyah tadi disebutkan di atas. Okey, seterusnya. Okey, kita baca ayat seterusnya. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Okey, walladhani ya'tiyaniha. Okey, pastikan hamzah ini sebutannya adalah pada halqom. Okey, keluarnya pada halqom bahagian paling bawah. Kalau tuan-tuan dan puan baca walladhani ya'tiyaniha, bermaksud di sini huruf ain. Huruf ain ni berada di bahagian atas sedikit berbanding dengan huruf hamzah. Kalau ada dalam satu gambar rajah makhraj kan, saya selalu tunjuk dalam live gambar rajah makhraj. Okey, mungkin ada sahabat-sahabat yang pernah screenshot kan, semalam pun kita ada tunjuk, maka dekat situlah tempat keluarnya huruf hamzah. Okey, walladzani ya'tiyaniha minkum, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok topik makhraj huruf ataupun tempat keluar huruf dalam video yang paling latest. Video paling latest ada terangkan berkaitan dengan makhraj huruf. Apa maksud dia tu? Makhraj bermaksud tempat keluar huruf. Jadi setiap huruf hijaiyah ni ada tempat keluar dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada video tersebut lah. Okey, ya'tiyaniha minkum. Okey, ha dekat sini kan, ada juga sebenarnya sahabat-sahabat ataupun pelajar saya sendirilah sebenarnya. Ya'tiyaniha, dia baca ha ni dengan ha pedas.
Contohnya ya'tiyani ha. Okey, sebab apa dia jadi pedas? Sebab dia macam tekan. Dia terlalu tekan sehingga dia bunyi seperti huruf ha ni. Ya'tiyani ha. Jadi saya bagi tips dekat dia lah. Jangan rajin sangat. Maksudnya jangan rajin tu maksudnya jangan tekan sangat lah. Malas je bila nak sebut huruf ha ni, biar malas. Ya'tiyani ha. Macam kita hembus nafas bila kita penat kan. Yang ha tu lah adalah ha yang bulat ni. Ha yang tidak pedas. Maka kena training sikit lah, kena praktis sikit bagi sesiapa yang suka bunyi huruf ha tu, ha pedas. Jadi training dia macam tadi lah. Ataupun kita mengeluhkan. Ha yang tu. Okay? Sebab ada setengah orang, dia susah nak sebut ha ni. Tapi bila dia bercakap seharian, boleh je ha. Tapi bila baca tu, dia jadi ha. Jadi kena praktis lah, tidak ada masalah pun. Okay. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Nun kosong. Okay, kita dah tulis formula dekat atas ni. Okay, sama saja semua. Bila mana selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan kaedah dengung. Dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki lah. Dari segi hukum tajwid, di sini ikhfa hakiki. Okay, kemudian fa'adhuhuma. Fa'a ni kena baca 2 harakat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab ada juga yang keliru, dia baca pendek. Ataupun ada juga yang keliru bila mana perlu baca hamzah ni panjang ke pendek. Jadi tips dia senang saja. Bila hamzah berada sebelum huruf alif, maka tuan-tuan dan puan-puan baca panjang. Panjang tu berapa? 2 harakat lah. Kalau tak ada yang ombak tu kan. Ombak, mana ombak? Ni ombak ni. Okay, kalau tak ada ombak tu baca 2 je. Tapi kalau hamzah berada di atas ataupun betul-betul berada di bawah alif, maka bacaan tidak perlu panjang. Itu saja tips dia sebenarnya. Itu saja tips dia. Tengok di manakah terletak huruf hamzah. Kalau hamzah berada sebelum alif, maka barulah kita baca dengan panjang. Okay? Sebenarnya nak belajar bacaan Quran ni sangat-sangat mudah. Simple saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah kenal huruf, insya-Allah untuk hukum tajwid tu boleh kuasai dengan masa yang singkat saja. Tapi tak perlu ingat nama lah. Nama tu bonus. Nama itu bonus sahaja. Okay. Fa'in taba sekali lagi. Fa'in taba wa aslaha fa'a'ridu anhuma. Macam dah baca tadi ni. Tak apa. Nun kosong. Okay, nun kosong. Sama juga selepasnya bukan lam ataupun ra. Untuk formula-formula ni tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali yang baru bertatih ataupun baru-baru nak belajar ni, ingat formula-formula yang kita sebut ni. Nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra. Okay, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Di situ ikhfa lah. Anhuma. Okay, nun yang ada tanda mati. Kalau nun tadi, nun kosong kan, kita sebut nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Tapi bila mana nun yang ada tanda mati, maka formula dia jadi yang satu lagi. Okay, nun ada tanda mati sama dengan tanwin yang selari baris atas ataupun tanwin selari baris bawah. Selari ni maksudnya sama lah, baris atas dia sama, dia tidak macam ni. Okay, ataupun baris depan yang 69. Kadang-kadang dia nampak macam ni topi lah, tapi yang penting tuan-tuan dan puan nampak macam 69 kan. Jadi semua ini adalah satu kaedah yang sama ataupun formula yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat benda ni je. Untuk tahu dengung tak dengung, dekat mana kena dengung, dekat mana tak kena dengung, tuan-tuan dan puan-puan ingat ini saja formula dia. Nun kosong sama dengan tanwin yang tidak selari atas ataupun bawah, ataupun tanwin baris depan 99. Ini satu grup. Jadi formula dia sama. Jadi kalau nun yang ada tanda mati sama dengan tanwin atas, tanwin bawah yang selari, tanwin baris depan 69. Ini satu formula yang sama. Jadi benda ni yang kita selalu ulang supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ingat dan mahir tentang formula tersebut untuk bacaan yang betul. Tanpa kita ingat hukum tajwid. Cuma saya sebut juga tu untuk raikanlah sahabat-sahabat kita yang dah belajar tajwid kan, untuk mereka ulang kaji. Itulah tujuannya. Okey. Jadi kita tengok pada anhuma tadi. Jadi bila nampak mati, ada tanda mati, terus kita baca dengan izhar, iaitu bacaan jelas. Jadi formula ni, bila nampak benda-benda ni, maka bacaan perlu baca dengan izhar. Izhar ni maksudnya apa? Tak boleh dengung lah. Izhar maksudnya kita tidak boleh baca dengung. Kalau ini kita boleh baca dengung, ini tak boleh baca dengung.
Maka bacaan izhar bermaksud kita kena jelaskan. Anhum. Jelaskan apa? Huruf nun ni lah. Anhuma. Macam tu. Senang saja. Innallaha kana tawwabar rahima. Okey. Nun ada sabdu, maka kita baca dengan 2 harakat. Untuk nun dan mim yang bersabdu saja. Kalau waw bersabdu, ra bersabdu, kita tak baca dengung. Jadi untuk nun dan juga mim yang bersabdu saja. Di situ wajibul gunnah lah hukum tajwidnya. Kana tawwabar rahima. Okey. Tengok tanwin yang tidak selari, tengok pada formula inilah. Tanwin tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra kita dengung. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini kan. Selepasnya huruf ra, maka tidak boleh dengung. Kalau selain lam ra kita sebut tadi, kita boleh dengung. Maka dekat sini ra tak boleh dengung. Jadi macam mana nak baca? Masuk dalam huruf ra. Masuk dalam huruf ra. Jadi satu lagi formula tambahan, bila nampak huruf yang bersabdu kita perlu masuk ke dalam huruf tersebut. Itu formula yang kedua lah. Tawwabar rahima. Okey, ma kita baca 2 harakat, maka dekat situ mad iwad. Okey, mad apa? Mad iwad. Ini tak ada masalah lah. Okay, sebab ada tanda alif. Ustaz tolong jelaskan hukum tanwin bertemu alif atau hamzah wasal. Siapa ni? Puan Lishai. Hukum tanwin bertemu alif lam atau hamzah wasal. Okey. Itu berkaitan dengan yang Puan Lisha tanya tu, berkaitan dengan hukum kita panggil nun al-wiqayah. Ada penambahan huruf nun kecil, nun kan, nun berbaris di bawah. Dekat situ tu kita panggil hukumnya iltiqa' sakinain, bermaksud berjumpa 2 huruf sukun. Huruf sukun, 2 huruf sukun. Sukun yang pertama tu pada huruf nun. Mungkin tak nampak kalau saya cakap macam tu. Kita kena ada contoh kan sebenarnya. Tapi yang saya faham soalan Puan Lisha tu, mungkin kita boleh tulis lah dekat sini kan. Contohnya khairan. Tanwin kan. Ni tanwin atas ra. Al-wasiyah. Khairal wasiyah. Ni. Jadi tanwin bertemu dengan alif lam, bertemu dengan hamzah wasal lah sebenarnya. Ataupun lam ni, lam mati. Maka dekat sini ra ni kita kena jadikan dia satu baris saja, iaitu baris atas, kemudian kita tambah huruf nun berbaris di bawah. Okey, jadi bacaan dia khairanil wasiyah. Kita kena tambah huruf nun di bawah. Dekat sini lah kita panggil nun al-wiqayah. Cuma hukum tajuk dekat sini iltiqa' sakinain. Pertemuan, iltiqa' tu pertemuan sakinain 2 huruf mati. Yang pertama khairan tu kan, ron nun mati. Tanwin tu kan, dalam tanwin tu ada nun mati. Maka bertemu dengan huruf lam yang mati juga tu. Maka bila bertemu 2 huruf mati kita tak boleh sebut. Jadi kaedah dia tambah nun berbaris di bawah. Ada beberapa contoh lah dalam Quran. Kan? Salah satunya khairanil wasiyah. Okey, boleh jelaskan faham puan siapa tadi? Puan Lishai. Okey. Mungkin saya boleh buat video juga lepas ni untuk iltiqa' sakinain. Okey, nanti saya buat video, nanti insya-Allah boleh tengoklah pada video yang latest nanti insya-Allah. Okey, terima kasih. Kita terus lagi pada terjemahan ayat. Pukul berapa dah ni? Okey, 9.30 insya-Allah kita sempat. Okey, seterusnya ayat yang 16 tengok terjemahan. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Dalam ayat ni wallazani ada yang mengatakan bahawa ayat ni tentang homoseksual. Kan ayat tadi tentang zina. Tetapi ada juga yang mengatakan sama ada zina ke ataupun homoseksual ke, lesbian ke, sama. Jadi kita boleh fahamlah tentang perbuatan keji, maksudnya perbuatan yang berdosa besar tersebut. Tadi kan zina ke homoseksual ke di antara kamu, maka berilah hukuman kepada kedua-duanya, bermaksud yang melakukan ataupun yang yang apa bahasa dia, yang kena laku. Contoh liwat kan macam tu. Ada yang kena, ada yang mengenakan. Jika kedua-duanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi sekiranya orang yang melakukan maksiat tersebut bertaubat. Dekat sini bertaubat
dengan taubat nasuha lah. Fa in taba wa aslaha, dia bertaubat kemudian dia beramal soleh ataupun memperbaiki diri, wa aslaha, maka maafkanlah mereka. InsyaAllah dengan taubat nasuha yang mereka lakukan tersebut, Allah akan menerima taubat mereka. Alhamdulillah. Okey, jadi kalau orang itu bertaubat, sebab itulah berkaitan dengan dosa-dosa yang kita panggil berlaku secara senyap ni, kita jangan zahirkan ataupun jangan cerita dekat orang lah kan. Contoh, kita ada kisah-kisah silam waktu zaman jahiliah kan, waktu jauh dengan Allah, waktu dulu kita ada pernah tersilap langkah kan, melakukan perbuatan-perbuatan keji yang disebutkan tadi, maka jangan kita ceritakan pada orang. Jadi langkahnya adalah taba wa aslaha, iaitu kita bertaubat kemudian kita islah diri ataupun beramal soleh, banyakkan amal soleh, banyakkan solat-solat sunat, amalan-amalan sunat, kita perbaiki diri. Maka dengan taubat tersebut dan juga amal-amal yang kita buat untuk perbaiki diri, dengan harapan Allah SWT ampunkan kita tanpa orang lain tahu pun. Contohlah kan, ada pasangan suami isteri contohnya, dia nak belum jadi pasangan lah, dia nak bernikah. Contohnya dia ada pernah terpesong kan, maka tidak perlu dia ceritakan pada bakal dia tu. Tak perlu dia ceritakan. Ataupun dah berkahwin sama, dah berkahwin pun kadang-kadang ada yang dah berkahwin tapi dia buka cerita lama, maka berlaku pergaduhan dan lebih buruk lagi penceraian. Maka tidak perlu kita ceritakan kisah lama, terutama sekali dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi lah, fahishah tadi kan, zina, liwat dan sebagainya, yang berkaitan dengan muruah ataupun maruah kita. Jadi jangan ceritakan, biar Allah, kita dengan Allah sahaja yang tahu. Kita bertaubat, insya-Allah dengan taubat nasuha, Allah akan terima. Okay, innallaha kana tawwabar rahima. Ini sifat Allah menerima taubat dan juga ada sifat rahim. Okey, baik, kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau berhenti pada perkataan yang hujungnya adalah ta marbutah ataupun ta bulat ini, maka bunyinya seperti huruf ha. Ni kena ingat ni sebab ada yang tersilap juga ni. Maka bunyinya seperti huruf ha. Bijahalah. Kecuali lah kalau ta ini ta yang terbuka. Ta yang terbuka barulah kita baca bijahalat. Okey, kalau ta yang bulat seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, baca macam huruf ha. Kalau kita nak wakaf lah. Kalau kita nak sambung bijahalatin summa, kita kena sebut ta lah, jangan sebut ha pula. Okey, bezakan antara ha bulat dan juga ha yang terbuka tu. Okey. Waalaikumsalam Puan Fida. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya insya-Allah. Okey, kita sambung dulu ayat. Summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Okey, innamat taubatu 'ala Allah. Nun yang ada sabdu maka wajibul gunah, kita wajib dengar 2 harakat. Okey, kemudian kat sini tuan-tuan dan puan dapat lihat lam yang kosong. Okey, kita tengok tadi lam yang ada tanda mati. Di sini kena jelaskan ataupun sebut huruf lam. Kalau di sini tidak perlu sebut huruf lam. Dari segi hukum tajwid, di sini alif lam qamariyah, di sini alif lam syamsiyah nama dia. Cuma cara baca, di sini kita sebut huruf lam, di sini kita tidak perlu sebut huruf lam. Bermaksud masuk terus dalam huruf yang bersabdu dekat huruf ta ni. Innamat tauba, innamat ta, mat tauba. Okey, itu maksudnya. Okey, baik. Di sini insya-Allah tak ada masalah. Cuma lafaz Allah pastikan 2 harakat lah, walaupun tuan-tuan dan puan-puan tidak nampak tanda mat ataupun huruf mat kan. Dia special. Alallahi, tak boleh baca alallahi lilladzi, alallahi lil. Itu pendek, kena baca panjang untuk lafaz kalimah Allah sahaja. Okey, alallahi lilladzi. Okey, lilladzina ya'maluna as-su. Okey, alif lam syamsiyah juga. Kemudian kita nampak ada ombak selepasnya bukan huruf bersadu, kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, ombak selepasnya bukan huruf sadu, 4 ataupun 5 harakat. Okey, di sini mat wajib muttasil. Sebab apa?
mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Kalimah mana? As-su, itu satu kalimah. Okey, bijahalah. Okey, kita dah sebut tadi ta ni bila kita berhenti jadi ha, bijahalah. Okey, kemudian mim yang bersabdu seperti mana nun bersabdu wajib dengung. Wajibul gunnah. Senang je tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya belajar hukum tajwid ni sangat senang. Yang agak kita perlu beri effort ataupun usaha adalah untuk kita faham dan amalkan. Itu saja. Kalau baca sekadar nak betulkan bacaan, insya-Allah itu senang saja. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, min qaribil. Jadi kita tengok pada formula yang kita dah huraikan di atas kan. Nun yang kosong seperti mana baris tanwin yang tidak selari, hukum atau formula dia sama. Formula dia macam mana? Tengok selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka baca dengan dengung 2 harakat. Okey, kedua-duanya kena dengung 2 harakat. Okey, cuma kaedah dengung kita spesifikkan iaitu ikhfa, iaitu bacaan samar-samar. Min qaribil. Cuma yang penting tuan-tuan dan puan-puan baca dengung dulu. Min qaribil. Cuma kadang-kadang kalau kita baru belajar kan, dengung tu tak sempurna ataupun dengung tu tak cukup harakat, tidak ada masalah lah. Sebab dia tidak ada bagi tidak menjejaskan maksud pun. Yang penting kita jaga huruf, baris, itu yang utamalah, sebab pertukaran huruf ataupun baris boleh menyebabkan pertukaran makna. Itu yang lebih penting. Okey, cuma ni kalau kita dah belajar advance sikit, maka kita jagalah hukum-hukum tajwid, dengung dan sebagainya tu. Okey, faulaika sama juga kaedah yang sama, nampak ombak selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca 4 ataupun 5 harakat sama. Di mana-mana saja nampak, okey, maka kita baca 4 ataupun 5 secara umum. Cuma adalah kalau kita belajar detail, tak boleh guna secara keseluruhan juga formula tadi. Tapi untuk orang panggil apa? Secara umumnya dan secara majoritinya adalah guna je formula tu. Nanti kalau kita belajar mendalam barulah kita faham dekat mana yang kena baca 6 nanti. Okey. Mim yang ada tanda mati tidak perlu difikirkan panjang, maka baca dengan izhar, baca jelas. Alaihim. Izhar tu bermaksud jelas. Bila kita sebut jelas bermaksud tidak boleh dengung. Okey, wa kana Allahu aliman hakima. Okey, di sini mak iwat lah kalau kita berhenti. Okey, kita kena laju sikit ni, macam dah nak habis waktu. Okey, tengok pada ayat terjemahan ayat ke-17. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti, jahil. Tapi janganlah kita faham bermaksud jahil kat sini kita tidak tahu tentang perkara tersebut. Kalau kita buat dosa, tak semestinya. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita tahu kalau kita buat akan dapat dosa, tetapi kita dipanggil jahil juga. Sebab apa? Sebab waktu kita melakukan dosa tersebut, kita dalam keadaan yang bodoh ataupun jahil lah, sebab kita dah tahu itu dosa tapi kita buat juga. Ataupun boleh juga bermaksud jahil kat sini, bijahalah, bermaksud kita memang tak tahu perkara tersebut perkara dosa. Okey, maka sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti. Maksudnya kalau kita tahu ke tak tahu ke sama juga. Kemudian segera bertaubat. Poin dia adalah segera bertaubat. Bila mana kita tahu benda tu salah, sama ada kita sebelum ni kita jahil tak tahu, ataupun kita tahu tetapi buat-buat tak tahu, maka caranya kemudian segera bertaubat. Kan? Thumma yatubuna min qarib. Maka segera bertaubat, bertaubat supaya Allah SWT ampunkan. Segera bertaubat tu maksudnya tak adalah immediately. Yang immediately tu bagus lah, sebab kita tak tahu kan bila kita mati. Tetapi maksudnya sebelum kita mati, ataupun selagi mana nyawa tidak sampai ke halkum. Kalau sampai dekat halkum, maka matilah. Mati pula dah. Maka taubat kita tidak diterima seperti mana siapa? Seperti mana Fir'aun kan? Fir'aun dia apa? Nak beriman waktu nyawa dah dekat halkum, maka tidak diterima lah. Jadi nak taubat sebelum itu. Taubat mereka itulah yang diterima oleh Allah, iaitu taubat mereka sebelum halkum berada di tengah nyawa berada di halkum. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekejap. Okey. Sebab kita pun dah belajar, kita pun dah baca ayat yang wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum tu. Kan, bersegeralah kita untuk keampunan daripada Allah. Maka kalau kita buat kesilapan, kita terus bertaubat, paling kurang istighfar kan. Sebab wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu, kita dah baca juga ayat tu. Bila mana kita melakukan dosa-dosa ataupun dosa keji, fahishah tu, fahishatan aw zalamu,
zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfaru, kan. Muka berapa dah yang kita baca ayat tu. Okey, kalau tak sempat follow sebelum-sebelum ni, boleh je tengok dekat YT. YT kita, tekan je link dekat bio tu. Boleh tengok sesi-sesi live sebelum ni. Boleh belajar lah insya-Allah. Okey, kita teruskan cepat sikit. Ayat yang ke-18. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. Okay, tuan-tuan dan puan, dekat sini banyak ni huruf ha pedas ni. Jadi kena hati-hati, kena pastikan huruf ha ni pedas lah. Supaya apa? At least lah, kalau yang baru belajar tu, bezakan saja huruf ha ni dengan huruf ha yang biasa tu. Bezakan saja bunyi dia. Kalau tak sempurna lagi tak apa. Janji, bezakan dulu. Huruf ha dengan huruf ha. Ha dengan ha. Bagi beza pun tak apa. Bagi yang baru belajar, pastikan setiap huruf hijaiyah tu, alif, bata, a, bata, sajin, ha, kha tu, semua sampai habis. Bezakan antara huruf tersebut dengan huruf-huruf yang lain. Itu saja dah cukup. Okay? Okay, baik. Kita sambung lagi. Qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Okay, kita tengok hukum tajwid. Walaisatit taubatu lilladzi, terus ke dalam huruf ta, sebab di sini lam kosong, tidak perlu baca. Alif lam syamsiah, sama juga alif lam syamsiah, tak perlu baca. Terus masuk dalam sin, ya'malunas sayyiat. Hatta, okey, di sini ada ombak selepasnya, bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, ataupun 5 harakat. Okey, dekat sini mad jaiz munfasil lah. Tanwin mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah. Okey, tadi kita berhenti kan, kita baca idza hadara ahadahumul maut. Kan, kita berhenti pada perkataan al-maut. Ni kita dah ulang lah sebelum ni. Kalau tuan-tuan dan puan boleh teka apa nama hukum tajwid dekat sini. Kalau yang tak tahu nama, tak apa. Cuba teka berapa harakat yang kita boleh baca pada perkataan al-maut. Saya nak teka sikit lah, kalau boleh tuan-tuan dan puan jawab. Cuba jawab. Sebab tadi kita dah jumpa dah hukum yang ini. Kan? Satu soalannya adalah apa nama hukum tajwid dekat sini, sebab kita berhenti tadi idza hadara ahadahumul maut. Okey, satu, apa nama hukum tajwid, siapa yang tahu boleh jawab, ataupun berapa harakat dekat sini kita boleh baca. Kita boleh baca berapa dekat sini, cuba jawab. Sebelum saya bagi tahu jawapan lah. Sebenarnya dah bagi tahu dah jawapan dia dekat atas tadi. Dah ada dah. Cuma saya nak tengok tuan-tuan dan puan dapat tangkap tak apa yang kita belajar sebelum ni. Dan praktikkan tak ni. Berapa harakat kita boleh baca ni dekat al-maut. Cepat-cepat cuba jawab dulu, sebab kita masa tak banyak dah ni. Okey, saya tinggal ni soalan ni untuk tuan-tuan dan puan jawab dekat ruangan komen. Okey, kita terus dekat sini. Qala inni, nun ada sabdu, maka kita baca dengan dengung 2 harakat wajibul gunnah. Okey, tubatul an, ba salah satu daripada qalqalah yang 5 tadi kita dah tulis tadi. Baju dah kotor kat mana? Ni baju dah kotor. Okey. Maka lantunkan sedikit di sini qalqalah surah tubatul an. Mana tak jawab lagi ni? Ahadahumul maut. Dekat sini hukum apa ataupun berapa kita boleh baca ni? Ahadahumul maut. Berapa kita boleh baca harakat dia? Okey. Kemudian al-an, lam ada tanda mati, maka kita baca dengan jelaslah huruf lam tersebut. Di sini alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Walalladzina yamutu, ni tidak ada masalah lah, biasanya insya-Allah tak ada masalah. Wahum kuffar, pastikan mim mati disebut dengan izhar, iaitu jelas. Rapatkan bibir atas dan juga bibir bawah. Kuffar. Okey, kuffar. Kita baca ra ni, kalau tuan-tuan dan puan belajar hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra dekat sini ra tafkhim. Okey, kenapa? Sebab sebelum ra ada mad. Sebelum mad berbaris di atas. Okey, maka bacaan ra ni ra tafkhim kita panggil. Kuffar. Dia tebal. Kuffar. Kalau bacaan biasa kuffar. Kuffar. Itu tak cukup tebal. Mana tak ada jawapan ni? Idza hadara ahadahumul maut. Tuan-tuan dan puan baca berapa ni? Berapa harakat dekat sini ni? Boleh.
Sila kongsikan dekat ruangan komen. Sahabat-sahabat yang lain boleh belajar juga. Okay. Saya dah tahu jawapan dia, cuma nak test lah sikit, kan. Sebelum-sebelum ni kita dah terangkan. Maksudnya kalau tak boleh jawab tu, maksudnya belum faham betul lah. Tapi tak ada masalah. Saja je test. Okay. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Ulaika, okay, mat ataupun ombak ni selepasnya bukan huruf bersadu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat wajib muttasil sebab huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah ataupun satu perkataan yang sama. A'tadna, da salah satu qalqalah, maka lantunkan sedikit. A'tadna, cuma lantunannya sedikit saja sebab di sini qalqalah sughra. Okey, lahum azaban alima, mim ada tanda mati, maka kita baca dengan jelas. Okey, sama macam baris atas yang selari, kita baca jelas, iaitu izhar. Bila sebut izhar bermaksud tidak boleh dengung. Lahum azaban alima, kena baca jelas, tak boleh baca a'tadna lahum azaban ali. Tu dah dengung, salah. Bacaan macam tu salah. Jadi bacaannya perlu dijelaskan. Alima, ma berakhir dengan hukumnya mat iwad. Okey, tak ada yang jawab al-maut. Semua tak tahu ke ataupun malu ke, tak berani. Biasanya tak berani ni. Kadang-kadang tahu dah ni al-maut. Tak apa, saya tinggal dulu. Boleh jawab lagi. Al-maut ni hukumnya apa ataupun berapa mat harakat yang kita boleh baca pada al-maut ni? Dah jawab? Ada yang jawab ke kat atas ni? Tak perasan dekat ni, komen, ataupun tak boleh dapat komen. Okay, tak apa, kita teruskan dulu terjemahan ayat yang ke-18. Dan tidaklah diterima Allah taubat itu daripada mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Ni kita dah sebut tadilah, kan. Maka tidak akan diterima taubat seseorang bila mana nyawa dah berada di halkum. Maksudnya di saat-saat akhir dah. Last minute baru nak beriman, baru nak bertaubat. Maka pada waktu itu tidak boleh, taubat mereka tidak akan diterima. Maka barulah dia mengatakan, aku benar-benar bertaubat sekarang, dan tidak juga diterima taubat mereka daripada orang-orang yang ketika meninggal mereka tetap kafir. Okey, dan juga tidak diterima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Okey, kan? Okey, orang-orang yang demikian telah kami sediakan azab yang pedih. Maka dekat sini pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini, yang pertama adalah jangan kita tunggu waktu yang kita rasa nak bertaubat, kita bertaubat. Tidak. Kalau kita melakukan dosa, terus kita ingat kepada Allah, zakarullah hafastaghfaru. Kita terus ingat kepada Allah, maka kita istighfar, bertaubat kepadanya. Tidak perlu tunggu tangguh-tangguh taubat sebab kita tak tahu bila waktu yang kita akan mati. Kan? Sebab kalau dah tiba waktu mati ataupun nyawa dah berada di hujung pangkal ataupun halkum, maka waktu tu kita nak taubat, maka taubat tidak diterima. Maka yang pedihnya adalah mendapat azab di akhirat kelak. Okey, mendapat azab di akhirat kelak. Maka kita perbaikilah diri, ataupun kita ingat selalulah bila kita baca ayat ni, kita fahamlah bahawa jangan bertangguh untuk bertaubat. Kalau kita buat dosa-dosa kecil tu istighfar, terutama sekali dosa-dosa besar tu memang kena taubat lah. Kalau dosa-dosa kecil ni banyak amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil, kan. Contohnya berwudu, kan, melakukan amal-amal soleh, kan. Innal hasanat yudhibunnas sayyi'at, kan. Sesungguhnya perkara-perkara baik itu menjauhkan ataupun menghilangkan perkara as-sayyi'at. Banyak. Contohnya kita solat 2 rakaat, ambil wudu, apa lagi benda-benda yang menghapuskan dosa. Zikir selepas solat tu, tuan-tuan dan puan, kalau boleh jangan tinggal zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu, wala haula wala quwata illa billah. Amalkan setiap kali solat, jangan miss. Amalkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang 33 kali, kan. Itu pun salah satu zikir yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, walaupun dosa-dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Okey. Maka jadikan amalan, janganlah selepas solat tu terus bergegas nak tinggal tempat tikas jadah ataupun masjid.
kononnya ada urusan penting, tak. Jadi spend sikit masa untuk zikir tersebut. Okey. Okey, baik, kita pergi ayat yang terakhir. Madlin, betul, madlin. Madlin 2 4 6 harakat. Okey, madlin 2 4 ataupun 6 harakat kita boleh baca. Okey. Ayat yang terakhir, auzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. Okey, ya ada tanda ombak di sini. Selepasnya bukan huruf bersabdu maka baca 4 ataupun 5 harakat. Cuma dekat sini adalah mad jaiz munfasil. Ya dengan ayyuha, dua perkataan yang berbeza. Okey. Okey, alladina tak ada masalah. InsyaAllah mim. Okey, mim izhar. Perlu jelaskan sebab ada tanda mati. Nun kosong ikut formula yang kita sebutkan tadi. Selepasnya bukan lam ataupun ra maka dengung 2 harakat. Di sini ikhfa. Okey, bacaan ikhfa hakiki. Tarisun nisa, lam kosong. Okey, maka dekat sini alif lam syamsiah. Tidak perlu kita baca lam dalam bacaan. Cuma dengunglah dekat sini. Nun yang bersabdu dengung. Okey, mad ataupun ombak selepasnya bukan huruf sabdu maka 4 ataupun 5 harakat. Di sini mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah mad wajib muttasil. Kauha, huruf ra kita baca dengan tafkhim, bacaan tebal sebab sebelumnya huruf berbaris di atas. Kauha. Okey, ha 2 harakat mad iwad. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Okey, pastikan nah kita berhenti dengan bunyi huruf ha, kita dah sebut tadi lah. Okey, ta bulat ni berhenti, kalau berhenti bunyi huruf ha. Wala ta'duluhun. Okay, nun bersabdu wajib gunnah, maka wajib dengan 2 harakat. Litadhhabu, pastikan huruf za ni tidak ada lantunan sebab huruf za bukan qalqalah. Okay, sebab apa? Sebab ada yang baca melantunkan. Contohnya litadhhabu. Kalau tuan-tuan perempuan perasan ada lantunan dalam bacaan tadi. Litadhhabu. Okay, jadi bacaan tidak boleh dilantunkan. Maka baca litadhhabu. Okey. Ma atainahum. Okey. Ada tanda mad ombak ni. Ombak selepasnya bukan huruf bersabdu maka baca 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat dan kedua-duanya adalah mad jaiz munfasil. Mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah yang berbeza. Okey, nun yang kosong selepasnya bukan lam ra maka baca dengan 2 harakat. Di sini idgham ma'aluna ataupun idgham bi gunnah. وعاشروهن بالمعروف. Okay, lagi sekali. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Okey, wa'ashiruhun nun bersabdu maka wajibul gunnah baca dengan 2 harakat. Okey. Alif lam ada tanda mati maka jelaskan huruf lam dalam bacaan bil ma'ruf, alif lam qamariyah. Okey. Kemudian dekat sini nun kosong, okey, ataupun sini pun nun kosong, di sini pun alif tanwin yang tidak selari, kaedah yang sama. Tengok. Selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, bukan lam ataupun ra, maka kesemuanya kita baca dengan 2 harakat. Okey, 2 harakat. Dekat sini ikhfa hakiki, di sini idgham ma'al gunnah. Tapi semuanya dengan 2 harakat. Wa yaj'alallah jim qalqalah maka lantunkan sedikit qalqalah sughra. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ini pun sama juga. Okey, ikhfa hakiki maka baca dengan 2 harakat. Okey, baik. Kita tengok terjemahan ayat yang terakhir insya-Allah. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ada notes kat sini. Maksudnya ayat ini bererti bahawa mewariskan perempuan tidak boleh dengan paksaan. Menurut sebahagian adat Arab jahiliah, apabila seorang meninggal maka anaknya yang tertua itu anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain
yang maharnya diambil oleh ahli waris dan tidak dibolehkan menikah lagi. Jadi dalam ayat ni Allah SWT bagi tahu tidak halal, tidak boleh untuk mewarisi perempuan ataupun kita nak ambil balik harta mahar yang telah diberikan waktu dulu. Itu biasa dilakukan oleh Arab jahiliah pada waktu itu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya. Sama jugalah dengan situasi kita sekarang kan. Contoh kalau berlaku penceraian dan sebagainya, tidak boleh kita ambil balik mahar daripada isteri, bekas isteri kita. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kecuali mereka ni melakukan perbuatan keji yang nyata, maka bolehlah kita nak ambil balik tu. Dengan contohnya tebus talak kan, kita panggil tebus talak. Maka bila waktu itu berlaku tebus talak, maka kita boleh ambil. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Okey. Ni wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Maka bergaullah dengan isteri tersebut dengan cara yang patut. Maksudnya cara yang ma'ruf lah, cara yang baik. Fa in karihtumuhun, jika kamu tidak menyukai, maka bersabarlah, kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ayat ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Boleh jadi mula-mula Allah suruh kita bergaul dengan baik kepada isteri kita. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun. Jika kita rasa macam tak senang, tak happy, ataupun rasa macam bencilah dengan isteri, macam kita rasa tak suka kan tentang isteri kita, ada certain benda yang kita tak suka, maka apa yang kita perlu buat adalah sabar. Itu yang pertama. Kita perlu bersabar. Sebab apa bersabar? Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bila mana kita sabar, boleh jadi Allah jadikan benda tersebut banyak kebaikan daripadanya. Maksudnya kita ada certain benda kita tak suka pada isteri kita, ataupun isteri tak suka pada suami, maka kita sabar. Itu dia punya formula dia yang pertama. Maka kita sabar. Jangan terus kita nak lawan cakap, ataupun jangan terus kita nak cakap kasar kan. Dah sebut dia wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tak boleh kita nak tengking dan sebagainya. Yang pertama sekali, step yang pertama adalah tuan-tuan dan puan-puan sabar. Sabar, dan tuan-tuan ingatlah ayat ni. Semoga dengan kesabaran tersebut, maka dengan kekurangan isteri ataupun suami kan, maka Allah jadikan daripada situ kebaikan yang banyak. Contohnya kalau macam kita tengok isteri ataupun suami kita ni malas. Contoh malas lah. Malas kan, dia ni asyik tidur je, contoh asyik tidur je. Tapi kita ingat ayat ni, wa ja'alallahu fi khairan katsira. Mungkin boleh jadi dengan asbab dia ni selalu tidur, kita pula yang jadi rajin, jadi berkualiti masa kita kan. Kita dapat buat kerja rumah dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita nasihatlah pasangan kita. Kan, tu pasangan kita nasihat dengan baik, dengan keadaan yang ma'ruf, dengan kalimah yang baik, dengan perkataan yang baik. Bukan kita tengking-tengking. Tapi time pasangan kita tengah marah ke apa, jangan kita lawan pula. Kita kena jadi air lah, kita panggil. Kita jadi air. Kalau perempuan kan, kita dengar je dulu. Kita tak payah bagi solution pun, kita dengar je. Dengar. Habis dia cakap tu, lepas tu barulah kita boleh bagi cadangan kan. Bagi masa dekat dia untuk luah. Tapi kalau lelaki ni dia jenis pendam. Kalau pendam ni sampai satu masa dia dah burn out, kita panggil. Masa tu memang habislah. Kalau apa yang keluar dekat mulut tu, itu akan menyakitkan hati. Maka kita ingatlah pada ayat ni. Maka ada satu benda yang kita rasa tak baik, maka kadang-kadang itu adalah yang baik untuk kita. Kan dalam ayat yang lain tentang peperangan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum fa'asa an takrahu syai'an. Ayat tu boleh jadi benda yang kita sangka baik, dia buruk bagi kita. Boleh jadi benda yang buruk, kita sangka buruk, dia adalah baik bagi kita. Maka poinnya dekat situ adalah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang tahu waktu sekarang, waktu dulu, dan juga waktu yang akan datang, apa yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita ada apply kerja ke, ataupun ada niat hajat sesuatu perkara tapi tidak tercapai, maka kita yakin dan pasti bahawa Allah ada perancangan yang lebih baik. Di situlah terletaknya akidah ataupun iman kita, untuk percaya bahawa Allah lah yang sebaik-baik mengatur hidup kita.
Maka daripada ayat-ayat yang kita baca hari ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat ambil pengajaran dan juga faham, seterusnya kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian insya-Allah. Jadi untuk hari ini alhamdulillah kita selesai pada muka surat yang ke-80. Insya-Allah pada esok hari kita teruskan pada muka surat yang ke-81. Esok dah Jumaat, okey. Esok Jumaat alhamdulillah insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa rintangan, esok kita akan baca ayat muka surat 81 iaitu muka surat yang terakhir bagi juzuk yang keempat. Alhamdulillah. Kita dah habis juzuk yang keempat. Sedar tak sedar, sekejap je. Okay, insyaAllah pada minggu hadapan hari Isnin kita sambung muka surat yang ke-82 iaitu awal juzuk 5. Jadi kita akan belajar tajwid dan juga faham lah apa yang kita baca insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas sesi-sesi sebelum ni ataupun terlepas sesi hari ni baru masuk dan sebagainya, jangan risau, saya ada upload je. Okay, setiap pagi tu saya upload dalam YT. Tengok saja dekat link dekat bio tu. Okay, boleh tengoklah sesi-sesi sebelum ni insya-Allah. Jadi semoga dengan usaha dan effort daripada tuan-tuan dan puan-puan dapat kebaikan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan dan juga keluarga insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang join bermula daripada awal sesi lah sehingga akhir, yang bagi like, love, share, yang komen dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa esok insya-Allah pada jam 9 pagi. Itu saja. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wa iyyak.